Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam perkongsian kita pada kali ini. Baru-baru ini saya menerima jemputan daripada sebuah pusat pendidikan prasekolah yang mengajak untuk saya berkongsi, berbual, bersoal jawab dengan guru-guru yang bertugas di institusi berkenaan di bawah tajuk Impak Guru Awal Usia. Saya fikir kandungan perbincangan itu mungkin boleh juga dimanfaatkan oleh rakan-rakan yang lain, maka saya rakam semula sesi tersebut untuk rujukan kita bersama. Saya memulakan perbincangan dengan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tema fitrah, ya. Ada riwayat yang berbeza-beza dengan hal ini, dan permulaan perbincangan adalah dengan melunaskan tema fitrah ini kerana beberapa hari sebelumnya di Facebook page My Learning Journey saya ada menerima pertanyaan daripada seorang sahabat yang berkunjung meminta pandangan berkenaan dengan seorang penceramah yang mengatakan bahawa bermain bukan fitrah kanak-kanak, dia hanyalah merupakan tabiat. Saya tidak mencarilah maknanya siapakah penceramah yang dimaksudkan, dan juga apakah actual wording sebenarnya yang diguna pakai. Saya hanya memberikan reaksi berasaskan apa yang ditanya oleh sahabat yang berkunjung itu tadi. Kerana perkataan-perkataan yang terkandung di dalam pertanyaan itu penting, ya, iaitu fitrah, kemudian tabiat, bermain. Jadi tiga perkara ini kadang-kadang kita maksudkan lain dan orang lain maksudkan dengan maksud yang berbeza. Jadi kadang-kadang rugilah kalau kita berbalah dalam keadaan kita tidak menentukan terlebih dahulu apakah sebenarnya yang kita maksudkan dengan istilah-istilah berkenaan. Jadi apa yang ingin saya bawakan kepada permulaan perbincangan kita ini ialah kita bersepakat bahawa kanak-kanak, tidak kiralah bangsa apa, latar belakang keluarganya, di zaman yang mana sekalipun, apabila mereka lahir dengan ciri-ciri yang sama. Mereka mempunyai aspek fizikal mereka seperti kaki, tangan, mata. Begitu juga dengan panca indera, perkembangan kognitif mereka, kemampuan akal mereka untuk memproses apa yang dicerap oleh panca indera mereka. Jadi benda-benda ni bolehlah kita katakan bahawa ia tidak ada perbezaan pendapat di kalangan kita semua bahawa itu adalah sebahagian daripada fitrah. Terutamanya bila kita lihat kepada hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam apa yang saya paparkan di sini, yang membawa sedikit dimensi yang agak berlainan daripada apa yang selalunya kita fikirkan bila kita bercakap tentang fitrah ini, kerana kita melihat, misal kata di dalam hadis ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa setiap bayi itu lahir, tidaklah lahir seorang bayi itu melainkan di dalam keadaan fitrah. Kemudian disusuli dengan Rasulullah SAW memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Fitrah, penciptaan Allah berkaitan dengan manusia itu yang dengannya itu manusia itu terbentuk, tidak ada gantian terhadap penciptaan Allah itu, dan demikian itulah adalah merupakan agama yang teguh. Jadi bila Allah menggunakan perkataan fitrah dan fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, maka istilah-istilah yang terkandung di dalam konteks ayat ini merujuk kepada kejadian fizikal yang ada pada seorang kanak-kanak. Jadi kalau kita bersepakat bahawa kanak-kanak itu ada kakinya, ada tangannya, ada otaknya, ada panca inderanya, ada proses untuk kognitifnya berkembang dari segi fungsi, maka inilah fitrah yang memerlukan kepada sumber-sumber yang membangunkannya, dan kita mengusulkan bahawa bermain itu penting untuk menyokong perkembangan benda-benda ni tadi, kan. Saya sendiri tidak adalah berjumpa misal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ibu bapa supaya suruh anak solat banyak-banyak untuk mengukuhkan lututnya ke, ya, ataupun melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tak ada. Perkara-perkara tersebut kita tak jumpa. Dan juga tidak ada sebarang hadis ataupun ayat Al-Quran sendiri yang mengecam dan melarang perbuatan bermain
tidak ada ya yang secara terang dan nyata. Bahkan kalau kita lihat di dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah di sana sini itu cerita-cerita yang menunjukkan bermain itu adalah sesuatu yang sangat natural, sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak. Aisyah radhiyallahu anha sendiri bermain dengan anak patungnya, kemudian ibu bapa yang membawa anak-anak bersolat di masjid Nabi SAW, membawa barang permainan untuk anak-anak mereka. Malah Nabi SAW sendiri juga bermain dengan kanak-kanak seperti yang diceritakan oleh Mahmud ibn Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah SAW telah mencelupkan mukanya ke dalam baldi yang digunakan untuk ambil air daripada perigi itu. Rasulullah masukkan air ke dalam mulut baginda dan menyemburnya ke muka budak ini tadi kan. Jadi gurau senda dan juga permainan yang dilakukan oleh Nabi SAW ataupun mereka yang berada di sekitar baginda itu menggambarkan bahawa kanak-kanak di zaman baginda SAW itu tidak jauh berbeza daripada kanak-kanak di zaman yang mana sekalipun lah. Jadi sebab itulah kita mengatakan bahawa adalah penting untuk fitrah ini dilihat daripada sudut tersebut, supaya jangan kita sentiasa bila sebut fitrah kita akan memikirkan hadis yang kita biasa rujuk. Apabila Nabi SAW sebut, maka ibu bapanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Justru kita sentiasa melihat fitrah itu adalah Islam, maka awal-awal lagi ibu bapa kena make sure anaknya Islamik. Dan di sinilah tempat di mana pernah berlaku kontroversi apabila saya menulis sebuah artikel mengatakan bahawa kanak-kanak di peringkat umur awal kehidupan mereka, kita perlu bantu mereka untuk jadi manusia sebelum mereka jadi Muslim. Ya, rasionalnya mudah saja sebab Islam adalah merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk diamalkan oleh manusia. Maka manusia itu perlulah menjadi manusia, dan manusia itu tidak boleh ada defisit terhadap kemanusiaannya, kerana itu akan menjejaskan keupayaan dia untuk mengamalkan Islam. Maka apakah yang kanak-kanak lakukan? Kanak-kanak lakukan ialah bila mereka bermain, mereka belajar bertolak ansur, mereka belajar untuk meregulasi emosi mereka bila mereka sedih, bila mereka marah, apa yang mereka buat dengan kawan-kawan mereka. Kemudian fizikal mereka memerlukan kepada motor halus, kemahiran penggunaan motor halus dekat jari ya, mereka ini tadi. Benda-benda itu adalah benda-benda yang utama diperlukan ketika mereka di usia kecil, di usia kanak-kanak. Maka orang kata nak mengislamikkan anak tu, kita nak kena make sure dia solat, nak kena make sure dia puasa. Bukanlah kita kata tidak, tetapi ada hikmahnya mengapa umur mukallaf itu bermula apabila anak-anak itu mencapai usia akil baligh. Jadi kita sticklah kepada yang itu. Awal-awal itu jika nak dilakukan, ia adalah dalam bentuk pendedahan, galakan, menimbul rasa kebiasaan, rasa kecintaan dan natural untuk mereka buat benda tu selari dengan pertambahan usia mereka. Jadi ini adalah merupakan perkara yang penting untuk kita berikan perhatian. Selain daripada itu juga, dalam perbincangan semalam saya ada tekankan bahawa bila kita tengok kepada hadis yang menyebut tentang ibu bapa lah yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, kita pula sebagai warga pendidik, sebagai guru, tidak wajar untuk mengambil hadis ini pada momen, pada konteks yang salah. Kerana bila mana ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik di sekolah, ataupun ada masalah tingkah laku ke perangai budak-budak ke, kita terus mengatakan bahawa tapi benda ni sebenarnya tanggungjawab mak bapak. Mak bapak yang kena buat perkara ini. Benda itu bukan salah, tapi dia tidak perlu disebut. Kerana bila kita jadi cikgu, bila kita buka sekolah, bukan bermakna kita buat apa yang mak bapak yang sepatutnya mak bapak buat. Kerana mak bapak buat, mak bapak tak buat, mak bapak peduli, mak bapak tak peduli, itu adalah latar belakang yang kita kena expect ada di belakang kanak-kanak yang datang ke sekolah kita. Bezanya kita dengan mak bapak ialah kerana kita ada ilmu, kita ada kemahiran yang mungkin ibu bapa tidak ada, untuk membolehkan kita membantu anak-anak ini mendapat keperluan-keperluan mereka, terutamanya berkaitan dengan pembelajaran yang tidak boleh dilakukan oleh ibu bapa. Dan memanglah seperti yang disebutkan oleh Dr. Leonard Sachs di dalam buku beliau, salah satu buku beliau, dia kata pada hari ini guru-guru, pihak sekolah berdepan dengan cabaran yang lebih besar kerana
Kanak-kanak yang datang ke sekolah pada hari ini, ramai di kalangan mereka yang datang daripada keluarga yang mengalami apa yang disebutkan sebagai the collapse of parenting, keruntuhan keibubapaan. Bila mak bapak tak buat something di rumah, ada benda yang mereka cuai, ada benda yang mereka abaikan ataupun mereka lakukan dalam bentuk yang salah, maka kanak-kanak ni akan datang ke sekolah dengan membawalah luggage, baggage, kelebihan, kekurangan, cabaran-cabaran. Maka kita di sekolah kena equip diri kita sesuai dengan profesionalisme kita sebagai warga pendidik, macam mana nak handle benda-benda ni tadi kan. Jadi mak bapak walaupun dia hantar anak ke sekolah, dia tetap kena berdiri di hadapan Allah SWT dan menjawablah pertanyaan-pertanyaan Allah tentang apa yang dia dah buat untuk anak-anak dia. Tapi kita sebagai cikgu, kita juga akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggungjawab amanah yang terpikul di atas bahu kita, bukan sebagai mak bapak budak ni, tapi sebagai pendidik kepada mereka. Jadi jangan kita celarukan di antara konteks dua perkara yang berhubung kait tetapi berdiri di atas entitinya yang tersendiri. Jadi bila kita dah sebutkan bahawa setiap bayi itu lahir bersama dengan fitrahnya, dan fitrahnya itu merangkumi fizikal, intelek beliau, emosi, perasaan, sosial dan juga kerohanian dia, maka seorang guru yang ingin mengoptimumkan peranan yang boleh dia mainkan bagi menyokong perkembangan anak-anak, khususnya di peringkat pendidikan awal kanak-kanak, melihat kanak-kanak itu daripada sudut yang holistik jugalah. Maknanya janganlah kita fikirkan akademiknya saja, kemahiran numeracy dan juga literasi. Benda ni bila kita sebut, dia macam mudah sangat, simple je, macam common sense saja. Tapi masa kita dalam majlis ilmu, masa kita dalam majlis agama, masa kita dalam usrah ke, dalam ceramah ke, kita rasa benda tu natural je kita dengar. Memikirkan bahawa manusia ini ada emosi, ada perasaan. Tetapi when it comes to practice, kepada apa yang berlaku dalam bilik darjah, kepada polisi, kepada dasar, kepada bagaimana kita mereka bentuk pembelajaran, kurikulum, silibus subjek, kadang-kadang benda-benda yang kita tahu dalam usrah, benda yang very small tu hilang, entah ke mana. Dan kita mula melihat budak ini, yang ini yang kita nak tekankan, akademik, katalah macam tu. Mana pergi emosinya? Mana pergi kemahiran sosialnya? Maka bila kurikulum menyebabkan budak-budak tidak bermotivasi belajar di sekolah, kalau kita berpegang bahawa pendidikan harus holistik, merangkumi benda-benda yang ada pada kanak-kanak tadi, kita tidak boleh pisahkan motivasi daripada kurikulum. So kurikulum menekan, menyeksa, menyebabkan budak-budak tak boleh nak proses sebab berat sangat ke apa ke, tidak bermotivasi, kita tak fikir pun kurikulum itu cacat. Maka bila mereka tidak bermotivasi, kita panggil motivator, suruh datang untuk tampung. Tak boleh lah. Kalau kerana kurikulum itu budak-budak tidak bermotivasi, ataupun dengan belajar kurikulum itu nampak budak-budak hilang motivasi mereka, tak minat belajar, maka kurikulum itu perlu disemak. Kerana kurikulum tidak boleh hanya dibina berdasarkan kepada kognitif semata-mata, atau apatah lagi tentang apa yang diperlukan oleh masyarakat, oleh ekonomi, oleh politik semata-mata. Mana emosinya, mana kerohaniannya, ya, mana perkembangan fizikalnya, mana regulasi sosialnya di dalam kurikulum tersebut. Jadi kita kadang-kadang bukanlah kata sekular pula, tapi kita memisahkan di antara kita sebagai Muslim, Islamik, memperjuangkan Islam, and then when it comes to pendidikan, pendidikan tu jadi quote-unquote sekular. Walaupun yang diajar tu adalah Islam, tetapi benda-benda yang ditekankan oleh Islam itu kita tinggalkan kerana framework teori ekonomi, desakan daripada keperluan negara dan sebagainya. This is not good. Jadi bila kita bincang di sini, benda ini lebih kritikal untuk diberikan perhatian oleh guru-guru di peringkat pendidikan awal kanak-kanak, kerana anda adalah merupakan pendidik yang mengiring pengalaman terawal kanak-kanak ini berkenalan dengan pembelajaran sekolah pendidikan. Baik, jika kita menggunakan konsep, kita katakan kanak-kanak tadi secara holistik, whole child, ya, antara istilah yang dipakai, misalnya di dalam apa yang saya kongsikan di sini, kita boleh nampaklah maknanya beberapa ciri yang disenaraikan di sini, macam checklist untuk kita tengok benda-benda apakah yang perlu kita berikan perhatian bila kita memainkan peranan dalam pendidikan awal kanak-kanak yang kita bagi. Kalau kita pinjamlah
pemerhatian yang kita nampak di sebuah negara bernama Finland. Di Finland, pendidikan awal kanak-kanak ini tidak diistilahkan sebagai ECE, tetapi dia adalah ECEC, ya, Early Childhood Education and Care. Jadi elemen education dan juga care itu tidak dipisahkan, digabungkan. Justru sekolah-sekolah ataupun tadika-tadika, pusat-pusat pembelajaran pra-sekolah, darjah 1 masih umur 7 tahun dekat Finland, dan umur 6 tahun pra-sekolah baru sahaja kurang daripada 10 tahun dijadikan sebagai peringkat pembelajaran wajib yang kerajaan telah ubah ya, dalam beberapa tahun yang terkini ini. Pendidikan awal kanak-kanak itu maknanya bukan hanya memikirkan untuk menyiapkan budak-budak ini kepada dunia akademik bila mereka bermula sekolah tadi, tetapi polisi-polisi yang ada itu mengambil kira bukan hanya soal pendidikan tetapi juga penjagaan. Sebab itu ECE ada tambah C satu lagi kat ujung, insya-Allah nanti saya tunjukkan dekat depan. Jadi di sini kita boleh tengoklah, yang pertamanya adalah berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak tu. Jadi antara perkara yang boleh cikgu mainkan adalah untuk memerhatikan perkembangan kesihatan anak-anak, dan kesihatan ini of course yang pertama sekali adalah kesihatan fizikal, sakit ke tidak sakit ke, jangkitan ke, dan kemudian ada isu-isu tertentu. Peringkat awal kanak-kanak ini fokus utamanya antaranya adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini yang mungkin boleh menjejaskan pembelajaran mereka ataupun malah kehidupan mereka secara keseluruhannya, supaya kita boleh usulkan intervensi di peringkat yang seawal mungkin, kerana lebih awal lebih baik untuk budak-budak ni tadi. Dan pada masa yang sama juga, penjagaan kita terhadap kanak-kanak meliputi aspek sokongan kita terhadap, kita katakan, gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat yang juga perlu diambil kira. Dan bila kita katakan di situ, macam-macam lah benda lain juga, misalnya penggunaan gadget, pendedahan kanak-kanak kepada risiko-risiko yang berada di rumah mereka dan juga di sekolah itu sendiri, perabot yang diguna pakai dekat tadika tu dekat bangunan yang macam mana, depan jalan besar ke, yang kecil ke, tangga keselamatan dekat belakang ke apa, semua tu kita kena ambil kira lah, kerana keselamatan itu ialah yang pertama sekali. Kesihatan kemudian diikuti dengan keselamatan ini tadi, dan keselamatan itu bukan hanya perkara-perkara yang luaran dan juga keselamatan persekitaran yang tersebutkan tadi, tetapi termasuk juga adalah keselamatan, maksud dia selamat dari segi emosi. Anak-anak itu ada emotional security yang dia boleh dapat bila dia berada di institusi pendidikan yang kita kendalikan. Jadi kalau misalnya kata budak-budak menangis, kan, janganlah pula kita jengkah dia bila dia menangis. Macam, kenapa menangis ni? Apa sebab menangis? Jadi kena sedut pula menangis tu, tak boleh menangis. Maknanya budak-budak itu tidak boleh melakukan ekspresi terhadap apa yang dia rasa dalam keadaan yang selamat. Maka itu tidak sihat untuk perkembangan budak-budak tadi. Dan ini bukanlah bermaksud kita menggalakkan budak-budak saja nak menangis, tapi bila budak-budak menangis, kita explore, tanya apa yang tak kenanya, apa isunya, kenapa menangis, apa yang boleh dibuat, dan jadikan tangisan itu sebagai satu bentuk ekspresi budak itu terhadap sesuatu yang berlaku dalam diri dia. Mungkin dia takutkan sesuatu, bimbangkan sesuatu, sedih dengan sesuatu, dan cuba menyuarakan apa yang dirasa itu melalui perbuatan menangis ini tadi. Jadikanlah sekolah sebagai tempat yang selamat kepada emosi kanak-kanak. Begitu juga dengan yang seterusnya adalah engage. Satu lagi daripada dimensi whole child konsep ni tadi adalah penyertaan kanak-kanak itu di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Maknanya budak-budak bukannya kita prepare buat ini, buat tu semua, okey sila datang ke sekolah dan lakukan apa yang telah kami sediakan untuk kamu. Itu kita kata macam kalau dalam mesyuarat Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara dulu, saya gunakan istilah adult chauvinist, kan, orang-orang dewasa yang dictate. Ini yang kami tahu, ini yang terbaik, inilah yang kamu kena belajar. So datang ke sekolah, belajar apa yang kami sediakan untuk kamu. Jadi budak-budak tak engage dengan benda ni tadi, dan bila mereka tidak engage, ownership mereka terhadap pembelajaran itu rendah, dan itu menjejaskan satu sumber penting
motivasi dan keseronokan mereka untuk belajar. Ini bukan teori daripada barat saja, bahkan kita dapat melihat bagaimana amalinya dilakukan oleh Nabi SAW, ya, kerana Rasulullah nurture budak-budak untuk mereka itu berikan opinion, mengambil tanggungjawab supaya mereka aktif dalam aktiviti bersama dengan baginda, seperti yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah telah memberikan satu tugasan kepada beliau dan perjanjiannya adalah benda tu hanya di antara Rasulullah dengan beliau saja, dengan Anas saja. Jadi bila Anas terlewat sikit sampai ke rumah, bila maknya tanya, Anas kata ini adalah rahsia di antara aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu antara contoh bagaimana baginda SAW nurture maturity, participation budak-budak dengan melakukan strategi-strategi tertentu yang kita banyak boleh belajar daripada sirah. Kalau di Finland, adalah dapat tengok bagaimana cikgu-cikgu ni bermesyuarat dengan budak-budak di awal sekolah. Apakah peraturan dalam kelas ini yang kita sepakati bersama, malah ditanya kepada budak-budak nak kelas ni macam mana. Mungkin setengah-setengah sekolah tu sampai kepada peringkat, yalah, maknanya warna sekolah, warna kelas, penyusunan perabot, perhiasan yang ada di dalam kelas berkenaan diambil kira. Sebab budak-budak akan memulakan persekolahan sesi baru selepas lama bercuti. Biasanya mereka akan mula bersekolah pada hari Rabu ataupun hari Khamis, bukan Isnin. Ya, so Rabu, Khamis, Jumaat ataupun Khamis dan Jumaat, kemudian cuti 2 hari, and then Isnin tu baru full timetable. Apa tujuannya? Sebab nak remove anxiety, nak buangkan rasa macam lamanya cuti, hari pertama nak pergi sekolah, so macam sia-sia. Jadi biar 2 hari yang pertama tu relax-relax saja, berkenalan dengan cikgu, berbincang tentang peraturan bilik darjah. Dan budak-budak tu adalah setengah-setengah kelas yang bagi pandangan dia nak, contohnya di sekolah anak kami, kerana sekolahnya ada pelajar-pelajar daripada macam-macam negara, maka bendera bagi negara semua pelajar dalam kelas tersebut ada digantungkan kat situ. Jadi bila budak datang hari Isnin, benda yang dimesyuaratkan hari itu cikgu telah raikan dan sediakan setakat yang termampu dan sesuai lah. So itu meningkatkan engagement pelajar-pelajar. So tidaklah mereka merasakan bahawa mereka ni macam pekerja, pergi sekolah, sila belajar apa yang disediakan dan tolong produce A kat hujung kerana kami perlukan A tu untuk buktikan Malaysia negara maju. Macam kriminal, jenayah, kan, penjenayah ke atas kanak-kanak bila buat macam tu. And then yang keempatnya adalah supported. Setiap kanak-kanak itu ada keperluan mereka, ada cabaran mereka yang menjadikan keperluan mereka berbeza-beza di antara satu sama lain, termasuklah intervensi untuk keperluan khas yang tidak semestinya full time kerana pelajar itu telah pun menerima diagnosis seorang yang mengalami disleksia, diskalkulia ataupun orang kata sindrom Down ataupun autism, ADHD dan sebagainya. Tetapi ada juga kanak-kanak yang keperluan khas yang memerlukan sokongan itu tidak berlaku secara full time kerana ada masa-masanya yang budak itu akan anxiety, panik dan adalah benda-benda tertentu yang ketika itu juga mereka wajar untuk menerima sokongan ke atas keperluan mereka. Dan bukan juga bila kita sebut benda-benda ni maknanya kita memanjakan budak-budak itu, kerana sebahagian daripada hak mereka juga adalah untuk kita cabar mereka. Dalam arti kata yang lain, kurikulum kita tu kena cermat. Program yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar itu sesuai dengan tahap mereka, tapi pada masa yang sama juga mencabar mereka untuk maju, mencabar mereka untuk grow, kan, maknanya bertambah. Tapi bukanlah maksudnya benda yang darjah 6 bagi darjah 1 belajar, benda yang form 5 bagi form 1 belajar. Itu bukan challenging, itu adalah membunuh, kan. Saya rasa benda tu kalau kita empathy, kita menjaga pendirian kita, integriti kita berfikir tentang kanak-kanak dan kesejahteraan mereka, tak susah untuk kita proses dan digest why kurikulum yang berat dan membebankan itu is something yang really irritating dan merosakkan generasi demi generasi daripada dekad ke dekad sejak sekian lama. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian juga, tadi saya ada sebutkan bagaimana kita boleh lihat beberapa contoh daripada negara Nordik dan juga Skandinavia
Nordic merujuk kepada Finland dan Skandinavia ini merujuk kepada negara-negara sekitarnya seperti Sweden, Norway, Denmark dan juga Iceland. Negara-negara ini mempunyai pendekatan yang boleh dikatakan agak radikal lah when it comes to kanak-kanak, very obvious dan sangat mengambil berat, sangat mementingkan, tanpa dinafikan ada juga kecenderungan itu yang menimbulkan krisis konflik yang perlukan kepada perbincangan yang berasingan, seperti Norway yang bila dipuji-puji banyak sangat yang dia merupakan negara yang sangat bagus melindungi kanak-kanak, dia dah macam terlebih pula melindungi kanak-kanak sehingga dengan asas yang tidak wajar, anak-anak dengan mudah dipisahkan oleh kerajaan daripada keluarga untuk dilindungi. Benda-benda itu telah menimbulkan banyak masalah. Ada macam-macam dokumentari yang anda boleh tengok lah dekat YouTube, sehingga ada ibu bapa Norway yang terpaksa melarikan diri ke setengah-setengah negara memohon suaka untuk berpindah, melarikan diri daripada Norway kerana tidak mahu mereka dipisahkan daripada anak-anak mereka. Very extreme. Tapi bukanlah kata mencerminkan keseluruhan, tapi isu tu ada berlaku. Begitu juga dengan Sweden. Tapi benda-benda ni bila kita nak faham, kalau kita dengar macam kontroversi, social worker telah mengeluarkan anak-anak Muslim dan diserahkan untuk dijaga oleh ibu bapa yang non-Muslim, kita jangan begitu cepat mensensasikan apa yang kita dengar. Kita kena faham apakah yang sebenarnya terjadi di situ, polisi-polisi berkenaan, sebelum kita terus pergi kepada kesimpulan pramatang bahawa ini merupakan satu diskriminasi yang sistematik terancang terhadap umat Islam ke apa ke. Kita tak nak lah benda-benda macam tu. Jadi di negara-negara seperti Finland dan sekitarnya, mereka ni adalah negara yang tidak ada sumber semula jadi yang banyak. Negara mereka duduk dalam suasana yang sangat ekstrim. Mereka berjiran dengan orang kata negara Rusia yang sentiasa menakutkan, menjadi ancaman kepada jiran-jiran di sekeliling mereka. Maka satu-satunya orang kata aset, kalau boleh disilahkan begitulah, harta paling berharga mereka adalah rakyat mereka, kanak-kanak. Mereka tak boleh afford walaupun seorang kanak-kanak untuk kehidupan mereka tersia-sia begitu sahaja. Maka sebab itu diberikan penekanan yang besar terhadap menjaga kebajikan dan perkembangan anak-anak ni tadi. Antara nilai keutamaan yang ada, orang kata core value yang ada dalam ECEC Finland, Early Childhood Education and Care Finland, yang pertama adalah intrinsic value kanak-kanak. Nilai dalaman yang ada pada kanak-kanak, emosinya, orang kata mungkin istilah yang dekat dengan kita adalah fitrah kanak-kanak tu yang kita jaga. So kanak-kanak bukan orang dewasa mini adults. Tidak. Kanak-kanak adalah kanak-kanak dan mereka perlu dijaga bersesuaian dengan keadaan mereka sebagai kanak-kanak. Kemudian yang keduanya, perkembangan diri yang insani. Maknanya untuk mengembangkan kanak-kanak ini agar perkembangannya itu menjadikan mereka sebagai manusia yang sejahtera. Itulah saya sebutkan tadi. Maknanya manusiakan dulu anak sebelum Islamkan dia. Dan benda itu bukan kita reka-reka ke apa ke, tapi maknanya syariat Allah SWT itu ada hikmahnya mengapa perkara-perkara wajib yang perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim itu, dia punya official implementationnya ialah bila mencapai usia akil baligh, iaitu pada usia yang seseorang itu sudah pun boleh mengambil tanggungjawab ke atas dirinya untuk buat benda tu. Maka sebelum daripada akil baligh, belum jadi mukallafah, apa-apa yang kita nak perkenalkan, solat, tentang aurat dan sebagainya, mestilah dalam bentuk nurturing, membentuk, menyemai dan bukannya memaksa, mendesak. Dan itu boleh terjadi bila mana kita nak pantau, bila mana kita nak dokumentkan, bila mana desakan daripada mak bapak sebab kami bayar kamu, maka you have to make sure anak kita orang reti semayang, tahu semayang dan balik rumah semayang. Jadi maknanya ibu bapa, desakan daripada ibu bapa sebagai orang kata stakeholder penting dalam pendidikan ini ataupun polisi daripada kerajaan ke, boleh menyebabkan kita tanpa sedar mengutamakan expectation benda-benda ni tadi sebab terikat dengan duit. Jadi sebab itu kalau sebuah tadika itu mempunyai idea tentang pendidikan yang berbeza daripada arus perdana, mungkin perlulah consider yang
you kena buat 2-3 agenda pada masa yang sama. First, you kena unlearn dan relearn your own teachers untuk embrace the different idea of education. Kemudian yang keduanya, memberi pendidikan kepada mak bapak. Mak bapak tu juga perlu kita educate mereka melalui program parenting ke yang kita kendalikan. Dan yang ketiganya adalah kepada anak-anak tu sendiri. Of course yang keempatnya, kita nak propagate benda tu, tuliskan, kongsikan, ceritakan. Tapi muka budak tak payah kongsilah, kan? Tapi maknanya pelajaran-pelajaran tu, cerita-cerita, journal kita tu mungkin berguna untuk dibaca oleh orang lain. Baik. Dan juga adalah hal-hal yang seterusnya yang ada dekat sini. Saya tidak bermaksud untuk memanjangkan perbincangan. Jika sahabat-sahabat ada pertanyaan terhadap mana-mana poin ini, boleh tuliskan di ruangan komen dan dari semasa ke semasa saya cuba memberikan maklum balas kepada pertanyaan sahabat. Okey. Kanak-kanak dalam sejarah Islam ini adalah satu keinginan kita untuk mengetahui sesuatu di dalam sejarah yang tidak mudah. Sejarah adalah perkara gaib kerana kita tak ada dalam sejarah tu dan kita tidak tahu apa-apa mengenainya melainkan apa yang diberitahu kepada kita. Dan apa yang sejarah beritahu kepada kita tentang kanak-kanak di zaman silam dalam sejarah Muslim, kalau mungkin istilah yang lebih tepatnya, kita tak membayangkan kanak-kanak itu Al-Ghazali semasa kanak-kanak, Al-Farabi, Ibn Sina, seperti itu. Bagaimana dengan kanak-kanak lain? Kanak-kanak yang kita tak ada nama dia yang dicatat dalam sejarah tu. Jadi unfortunately-nya ataupun fortunately-nya yang suka minat kaji benda-benda macam ni selalunya orang-orang bukan Islam. For a lot of reasons. Di antara kajian yang sangat payah lah yang saya nak dapat, alhamdulillah akhirnya ada sahabat yang tolong untuk saya dapat naskah ni, iaitulah Children of Islam oleh Anwar Jiladi daripada Israel, daripada University of Tel Aviv. Tapi sangat bagus kajian yang dilakukan. Ia dimulakan dengan memetik kata-kata daripada Franz Rosenthal yang mengatakan bahawa kalau kita nak menentukan nilai sesebuah tamadun, bagus ke tak bagus ke, apakah value yang dipegang oleh sebuah tamadun itu, jangan dilihat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dia, pemimpin dia, tentera dia, orang-orang peniaga pedagang dia, tetapi lihatlah apa dasar dan bagaimanakah cara mereka melayan kanak-kanak. Because that is where you see wajah sebenar sesebuah tamadun. Dan kita bersyukur kerana sebagai umat Islam, permulaan kepada sejarah kita daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah seorang yang amat mengasihi kanak-kanak. Dan Rasulullah mengasihi kanak-kanak itu adalah sesuatu yang kita kena put in context. Sebab masyarakat di zaman Nabi SAW itu adalah masyarakat yang tribal, masyarakat yang berkabilah, yang sangat kasar. Sebab itu ada seorang sahabat yang yang kehairanan bila melihat Rasulullah SAW mencium cucu baginda. Dia kata, aku ada 10 anak, aku tak pernah cium mana-mana anak aku. Menunjukkan bahawa apa yang Rasulullah lakukan, passionate baginda dalam mengasihi, menyayangi kanak-kanak itu adalah sesuatu yang setengah anggota masyarakat itu melihatnya sebagai satu perkara yang sangat pelik. Dan bila dia cakap macam tu, aku ada 10 anak, aku tak pernah cium pun, Rasulullah tengok pada dia dengan wajah yang kita kata membantah kenyataan itu, dan baginda kata, siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah something yang revolutionize. Kalau kita lihat di dalam catatan sejarah daripada sirah Nabi SAW, antara buku yang mudah diperolehi termasuk juga di tanah air adalah buku Children Around the Prophet. Cuma sayangnya buku ini sebab bila dia bawakan riwayat-riwayat, hadis-hadis, cerita-cerita tu, teks bahasa Arabnya tidak disertakan dan juga hadis itu berada dekat mana tak berapa orang kata jelas disertakan bersama. Maka it's quite tough lah untuk orang yang nak macam saya bila nak berceramah, saya kena ada tanggungjawab lah untuk saya tengok cerita ni sahih ke tak sahih, ada dekat mana kan. Jadi daripada cerita ni, antara yang saya keluarkan daripada buku ini beberapa ciri interaksi baginda SAW dengan kanak-kanak. Rasulullah SAW sangat menyayangi kanak-kanak. Macam kita sebutkan tadi, baginda tidak ada menggunakan corporal punishment. Corporal punishment itu kepada penjenayah, ya, tetapi kepada kanak-kanak Rasulullah tidak menggunakannya. Jadi bila Nabi SAW kata
ajarlah, perintahkanlah anak kamu untuk bersolat, ya, pada usia sekian-sekian, dan pada usia yang berikutnya kalau dia masih tidak solat, pukul lah. So pukul ni kita kena carefully define. Adakah pukul itu merujuk kepada corporal punishment, kita nak rotan, kita nak belasah? Of course lah, kalau batang paip tu memang dah melampau lah kan. Tapi kalau kita nak gunakan rotan ke apa ke, sesuai ke? So bila Rasulullah kata pukul tu, biasanya Rasulullah pukul guna apa? Pukul kayu ke? Rasulullah pintal kain ke? Untuk pukul, kita kena berhati-hati. Dan baginda juga mengasihi kanak-kanak itu bukan hanya kanak-kanak Muslim, orang-orang yang beriman, tapi juga kanak-kanak non-Muslim. Rasulullah SAW mengasihi. Malah anak luar nikah juga dijaga kebajikannya. Bila mana seorang wanita yang telah berzina, mengandung, ya, mengadu kepada Nabi SAW, Rasulullah tak nak kenakan hukuman ke atas wanita ni tadi. Sebaliknya Nabi SAW suruh dia balik dulu, susukan budak itu, jagakan dia dengan baik. Maknanya kebajikan walaupun seorang anak luar nikah tidak boleh diremehkan. Sama je macam anak orang lain, mereka perlu dapat apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Baginda SAW juga menghormati kanak-kanak. Rasulullah diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bagaimana bila Rasulullah SAW berselisih dengan Anas, Rasulullah yang memberi salam, ya, kepadanya dan membina kepercayaan dengan memberikan tugasan kepada Anas. Saya dah sebut cerita ini tadi. Bergurau dan ceria dengan kanak. Sembuh muka Mahmud ibn Rabi'ah, ya, dengan air. Bila kita tengok benda-benda yang macam ni, Rasulullah SAW ni kita kena ingatlah dia bukannya cikgu tadika. Rasulullah ni adalah ketua perang, ketua negara. Rasulullah seorang yang digeruni oleh musuh, ya, bila berlakunya peperangan. Tapi bila dengan kanak-kanak, inilah watak baginda. Ya, sungguh luar biasa kan, uswah hasanah kita. Rasulullah SAW juga melarang kita berbohong dengan kanak-kanak. Apabila ada seorang ibu berjanji kepada anaknya untuk memberikan buah tamar, Rasulullah kata kalau dah janji macam tu, kena tunaikan. Jadi kita kadang-kadang boleh meremehkan. Kita rasa macam cakap je lah apa-apa supaya berhenti daripada tantrum ke menangis ke. Yelah nanti kita aiskrim. Tapi tak beli pun. Ya, jadi pada awal tu kita neutralisekan perbuatan berbohong kepada anak-anak kita. Rasulullah melarangnya. Dan bila mana ada kanak-kanak yang melakukan kesalahan, baginda tidak membiarkannya begitu saja. Baginda mendidik, membetulkannya, tetapi dengan pendekatan yang tegas namun berlemah lembut. Ya, bila mana Rasulullah SAW nampak seorang budak telah membaling pokok tamar dengan batang kayu berkali-kali, Rasulullah SAW berhenti dan bertanya, kamu nak buat apa ni? Jadi budak tu kata dia nak makan buah tamar. Rasulullah SAW tegur, jangan sakitkan pokok tamar tu, tapi makanlah buah-buah tamar yang dah gugur ke bawah, ya, untuk dimakan. Dan Rasulullah telah pegang kepala budak tu dan mendoakannya, ya Allah, mencukupkanlah, ya, makan minum budak ni. So itulah Nabi SAW. Dan kita sebagai guru tadika juga jangan berromantik dengan idea-idea kita tentang kita nak melahirkan Al-Fatih, so kita mungkin namakan tadika kita tadika Al-Fatih ke apa dan sebagainya, dalam keadaan kita tidak cermat melihat dan meninjau Al-Fatih tu masa dia kanak-kanak macam mana. Kan 5-6 tahun dah kena hafal surah ke, 5-6 tahun dah kena boleh membaca, menulis, mengira ke, ataupun macam mana. Dan untuk mendapatkan maklumat ini, it takes a lot of effort, ya, untuk kita dapat gambaran tu. Sebab ini adalah social history yang kurang diberikan perhatian, kerana orang mungkin fokus kepada sejarah ketenteraan, sejarah politik, siapa jadi khalifah, pemimpin, menggantikan siapa, sejarah ekonomi. Tapi social history termasuklah di dalam juga education dan juga childhood di zaman silam is quite challenging untuk kita dapatkan sumber supaya kita faham. So di antara rujukan yang saya letakkan di hadapan ini menceritakan bagaimana Sultan Murad, ayahanda kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, mengungkapkan tentang idea baginda berkenaan dengan kanak-kanak. Merujuk pada anaknya si Mehmet ni, maknanya daripada lahir sehinggalah pada usia 6 tahun ini memang adalah merupakan umur bermain. Ya, untuk mereka bergembira dan betapa bernilainya memberi hadiah kepada mereka walaupun dengan hadiah yang kecil. Ya, benda-benda ni ada diungkapkan. Maknanya kalau kita kata kita nak melahirkan Al-Fatih, jadi kita push budak-budak kita,
Bapa Sultan Muhammad Al-Fatih pun tak buat macam tu. Bahkan beliau juga ada mengungkapkan dalam muka surat yang berikutnya, Sultan Murad memberikan penekanan dengan memberikan analogi bahawa buah tin, ya, fig, buah tin tu, kalau muda dia hanya manis, buah yang berkhasiat, sedap kalau kita petik dia bila dimasak. Tapi kalau kita petik dia masih di muda, dia adalah racun. Untuk menggambarkan bagaimana kalaulah kanak-kanak ini kita tidak raikan keperluan mereka untuk berkembang secara semula jadi daripada awal lagi kita dah paksa mereka untuk jadi perwira, untuk jadi orang hebat, untuk jadi orang pandai yang tahu ni, tahu dan sebagainya, kita memetik buah sebelum dia ranum, dan akibatnya yang dapat adalah racun. So it's a serious thing. Kalau Imam Al-Ghazali petik kata-kata Nabi Isa AS yang mengatakan bahawa mengajar seseorang lebih daripada kemampuan dan keperluan dia itu boleh menyebabkan orang tak suka dengan kebenaran, dan bila orang tak suka kebenaran, ini lebih teruk daripada perbuatan memakaikan kalung belian di leher babi. Itu disebutkan dalam kitab Ihya. Memanglah riwayat tu riwayat yang problematik, tetapi poinnya itu ditekankan. Dan ada hadis-hadis Nabi yang lain. Rasulullah SAW ada menekankan bahawa kami diperintahkan, kami para Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nas manazilahum. Kami para Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan, meletakkan manusia itu di tempat-tempatnya yang sesuai. Dan wa nukallimahum ala qadri aqulihim, dan bila bercakap dengan orang ramai, bercakap mengikut kadar akal mereka. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga ada menyebutkan, adakah kamu hendak menimbulkan fitnah manusia menolak Tuhan kerana kamu bercakap dengan percakapan yang tidak dapat difahami oleh orang yang kamu ajar ni tadi. So implikasinya besar. Saya memang tidak akan berhenti untuk mengkritik kebejatan kurikulum kita. Dan saya kritik bukan tahun 2022, saya dah kritik lama. Sebelum saya belajar tentang pendidikan sebagai parent, saya dah tengok. Kadang-kadang mungkin kita muda lagi, kita tak ada tengok tak macam mana rupa budak-budak yang rasa hopeless kerana tak boleh nak belajar. Jangan tengok data je, jangan tengok kertas. Tengok muka budak-budak, apatah lagi kalau anak kita sendiri. Sedangkan benda itu bukan kerana anak-anak kita bodoh, tetapi kerana kurikulum sistem pembelajaran itu yang tidak cermat, dan itu yang kita tegur untuk penambahbaikan. Ya, masa saya kuliah maghrib sebelum saya fly ke Finland, saya sentuh tentang kurikulum pendidikan Islam yang tidak bersesuaian dalam kuliah maghrib lah. Saya tunjukkan dan saya petik hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Lepas habis kuliah maghrib tu, lepas sembahyang isyak, masa nak tinggalkan masjid, AJK masjid jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, tadi ada seorang VIP sangat marah dengan pembentangan Ustaz dan dia keluar daripada majlis. Dia panggil saya dan dia suruh saya cakap pada Ustaz, bagi tahu Ustaz tu, kami tak buat kurikulum yang tak sesuai dengan pelajar. Semua kurikulum kami sesuai dengan pelajar." Saya kata, habis tu, kalau cikgu-cikgu komplain, budak-budak komplain, semua ni apa? Palsu, ngada-ngada. Kena terima juga, kan? Dan kita dah tengok daripada Rasulullah SAW, daripada zaman para sahabat sampailah kepada zaman Daulah Osmaniyah, dan learning sciences juga menekankan tentang cognitive overload lah, apa semua teori tentang cognitive development model Piaget, ya, psychosocial development model Erik Erikson, ya, moral development oleh Kohlberg, semua tu ada untuk beritahu kepada kita bahawa perkembangan kanak-kanak itu berperingkat. Kenapa? Kerana risaukan negara dipenuhi oleh orang dewasa yang tak ada knowledge untuk finance, kita push finance untuk budak darjah 1 belajar. It doesn't make sense. I don't care lah ada PhD ke apa ke dan sebagainya. Saya tidak peduli dengan benda-benda ni tadi. It's very obvious. Cikgu-cikgu bercakap benda yang sama, budak-budak menyebut benda yang sama. Wallahualam, kan? Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita mainkan peranan dalam menyokong pembelajaran kanak-kanak untuk kita jaga well-being mereka, keperluan mereka. Jangan lupa benda ni. Memang tekanan sistem pendidikan akan menyebabkan mak bapak mungkin akan push tadika. Macam mana anak saya nak start darjah 1 nanti, dia tak start baca lagi, tak start apa semua. Jangan terikut dengan tekanan itu. Kena re-educate termasuk mak bapak sendiri.
Buatlah apa-apa peraturan ke di sekolah ke ataupun engagement dengan ibu bapa agar ibu bapa datang ke sekolah, guru-guru share dengan mak bapak. Dan of course lah guru-guru kenalah tambah knowledge. Profesor Dr. Rafiq Turan daripada Universiti Ghazi Universiti di Ankara merumuskan dalam satu kajian dia mengatakan bahawa keutuhan Daulah Osmaniyah berakar umbi pada nilai kanak-kanak dan institusi keluarganya yang dibentuk dengan penuh ketelitian. Ada banyak konten lain yang juga saya ada pernah sentuh dalam satu ceramah di sebuah masjid di Subang Jaya mungkin dalam 6, 7, 8 tahun sudah. Saya skip banyak benda itulah menceritakan bagaimana masyarakat Daulah Osmaniyah melayan kanak-kanak, mereka bawa budak-budak pergi kenduri, berjalan dekat jalan macam mana, anak lelaki, anak perempuan, bagi orang yang diuji Allah, mereka ni tak ada anak-anak, macam mana mereka hidup pada zaman tersebut. Polisi-polisi berkaitan dengan kanak-kanak, benda tu ada banyak, dan kita baca tu bukan untuk kepuasan akademik, kita baca tu bukan untuk kita nak bangunkan kerjaya kita. Kita baca semua benda tu kerana pendidikan adalah perjuangan untuk kita, dan kita berjuang berasaskan kepada maklumat yang sahih, yang betul, sama ada yang diberikan kepada kita oleh sains moden ataupun yang dibekalkan oleh sejarah, bukan hanya di zaman Nabi SAW tapi juga di sepanjang perjalanan umat yang panjang ini, insya-Allah. Jadi sebagai saranan terakhir saya ingin mengajak kepada guru-guru agar terus menambah ilmu, teroka pelbagai ilmu untuk mengembangkan kefahaman dan kemahiran kita agar kita dapat memahami kanak-kanak dan membantu perkembangan mereka. Kemudian yang keduanya, stay independent, ya, merdeka dan juga berdikari. Mengukuhkan iltizam diri untuk lebih proaktif dalam menyokong serta melindungi kanak-kanak. Unfortunately, sometimes kita terpaksa protect anak-anak ni daripada ibu bapanya sendiri. Tapi benda ni delicate lah, kita kena berhati-hati. Kita lindungi anak-anak tu daripada bapa tu, daripada maknya, bukanlah kerana maknya candera anak apa, tapi pemahaman mak bapak yang salah, expectation yang salah yang boleh memudaratkan anak-anak, dan kita ada ilmunya bahawa apa yang mak bapak nak tu is wrong. So kita kena protect anak ni daripada keinginan mak bapaknya sendiri, maka perlukan kepada hikmah kebijaksanaan macam mana nak tarik rambut daripada tepung supaya rambut tak putus dan tepung pun tak tumpah. Kemudian jika berkemampuan, lobbylah untuk perubahan ini berlaku dalam masyarakat. Ceritakan, tuliskan berkenaan dengan pengalaman anda, pengalaman tadika anda, bagaimanakah anda telah melakukan perkara ini selama beberapa tahun, apakah yang anda dapat lihat dari segi kesan dia, dan apakah penambahbaikan boleh dilakukan supaya kita boleh menginspirasikan orang lain untuk turut melakukan perkara yang sama ada sebagai pengusaha tadika pendidikan awal kanak-kanak dan penjagaan mereka ataupun sebagai ibu bapa kepada anak-anak, insya-Allah. Jadi itu sajalah ya perkongsian saya yang seadanya di bawah tajuk impak guru awal usia yang boleh dilakukan. Anda mungkin merupakan orang yang paling banyak pahala kerana di hujung nanti engineer, jurutera, alim ulama ke apa ke semua tu, mereka semua menggunakan benda yang anda ajar ketika di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Ajar mereka uruskan emosi, ajar mereka mengenal huruf, ajar mereka untuk suka kepada membaca, bukan terpaksa membaca, dan benda-benda ni tadi akan mereka pakai sepanjang hayat mereka, dan mudah-mudahan semuanya itu menjadi asbab untuk Allah memudahkan jalan anda dan kita semua sebagai guru untuk menuju ke syurganya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.